Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam, yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang memiliki segala-galanya. Dialah Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan dialah Allah satu-satunya tempat kita memohon dan meminta. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi dapat berkumpul dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebaik-baik perkataan atau sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah yang direka-reka, dan setiap yang direka-reka adalah sesat, adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Demikian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu, dan mudah-mudahan Allah memandu kita kepada jalan hidayah dengan kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan alangkah pentingnya kita berada di atas manhaj itu. Di zaman macam-macam timbul di kalangan masyarakat, manusia ada yang sampai memandang ada panduan dan petunjuk yang lain lebih daripada petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah. Kadang-kadang ada seorang ulama dulu, ulama besar, dia terpengaruh dengan ilmu kalam, lalu dia berbicara tentang jiwa, tentang diri, sehingga perbicaraan dia tu menakjubkan hatta Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, siapa dengar curi-curi dia punya kuliah, hebat. Imam Ahmad kata tak ada orang yang boleh kupas seperti mana dia kupas. Tapi hanya saja dia ni, kupasan dia tu banyak menggunakan ilmu-ilmu akal, mantik, logik. Lalu Imam Ahmad pesan kepada anak murid kawan tu, memang aku dengar dia tu hebat, cuma aku tidak nasihati kamu untuk mengikuti dia. Sebab apa? Sebab panduan kita dalam agama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Boleh saja seorang itu kecenderungan dia kepada selain Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi ilmu kadang-kadang menarik kita agar, atau menarik nafsu kita atau kecenderungan kita agar kembali kepada Quran dan juga As-Sunnah, kerana akidah yang ada Al-Quran atau panduan Allah dan Rasul adalah yang terbaik. Ada setengah orang, dia ikut jalan sunnah, dia rasa aku rasa tak feel lah, tak ada feeling. Dia ikut jalan selain daripada sunnah, dia rasa feeling. Dia rasa tenang hati dia, dia duduk dalam majlis, boleh menangis, dia boleh tu, dia boleh ni. Dia rasa kawan-kawan pun bagus, dia ada feel dia. Emosi dia rasa bagus. Tapi satu saja, bila panduan itu bukan Quran dan Sunnah,
di saat itu feeling kita bukanlah neraca kebaikan. Neraca kebaikan mesti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Walaupun majoriti manusia tak suka, Al-Quran dan Sunnah kata begitu, maka di situlah kebenaran. Jadi di sini fungsi ilmu tu memandu kita, agar kita tidak sekadar mengikut hawa nafsu atau emosi dalam beragama. Kadang-kadang kita macam tu lah. Kita rasa, aku rasa bagus lah, aku rasa ni lah, aku rasa tenang lah, aku rasa seronok lah, aku rasa happy lah. Tapi yang dia rasa tu tidak ada panduan Quran dan Sunnah. Nabi tak suruh, Nabi tak ajar, sahabat pun tak buat dan sebagainya. Di sebaliknya ikut panduan Quran dan Sunnah, dia rasa pula macam-macam. Termasuk talbis iblis. Iblis boleh mengindahkan jalan yang bukan sunnah, sehingga dia tak ganggu seseorang tu nak zikir, dia tak ganggu. Nak buat amalan-amalan yang bid'ah, dia tak ganggu. Sehingga akhirnya dia rasa dia okey je dalam amalan dia. Baik saja dia nak buat amalan sunnah, syaitan datang ganggu. Syaitan halang dia. Sehingga hati dia tak menjadi tidak tenang dan sebagainya. Padahal bukan masalah ilmu yang dia baca tu, tak. Masalah dia ialah syaitan sedang ganggu dia. Kerana itu, sampai bila-bila emosi ni bukan neraca kebenaran. Neraca kebenaran dalam agama adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan tentu saja para ulama, mereka memahami Quran dengan Sunnah, lalu kita mengikut kefahaman mereka. Dan apa-apa yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita tinggalkan. Apa-apa yang menabati Al-Quran dan Sunnah, kita amalkan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita di atas manhaj ini. Walaupun kita mungkin tahunya tak banyak, atau banyak lagi kekurangan yang ada pada kita, selama kita mencintai Allah dan Rasul, selama kita berusaha untuk memperjuangkan Quran dan juga Sunnah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kita. Jadi insya-Allah kita sambung bacaan kita pada kitab Dosa-dosa besar. Hari ini kita baca dosa besar yang ke-37, iaitulah mendustakan qadar. Muka surat 105. Baik, dalam mendustakan qadar, bab ni. Dalam bab ni ada beberapa ayat Quran. Pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Apa maksud menurut ukuran? Takdir. Takdir ni ukuran lah. Takdir umur, banyak mana. Takdir rezeki, banyak mana. Takdir tempat tinggal, di mana. Takdir waktu, bila. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Takdir ni ukuran. Jadi setiap sesuatu, kata Allah, dia telah cipta dengan kadarnya. Pokok yang tumbuh tu, berapa helai yang daun yang akan tumbuh pada pokok tersebut pun ada takdir di sisi Allah. Hujan yang turun, berapa titis, berapa banyak, berapa mililiter dia dalam setahun nak turun hujan, Allah dah tetapkan. Sebab tu kajian taburan hujan ni orang boleh kaji. Dia kaji pola penurunan hujan, dia tahu kadar hujan turun di tempat ni sekian, banyak ni. Kalau berlaku kemarau sekian hari bulan, dia bimbang. Bila hujan tak turun di awal tahun, akan turun banyak di akhir tahun kerana taburan hujan mengikut kiraan dia, itu satu ketetapan yang berlaku. Maknanya Allah dah tetapkan. Berapa perjalanan malam dan siang, orbit bintang yang nak beredar, orbit matahari, orbit bulan, pasang surut lautan, air tu banyak mana, surutnya banyak mana. Allah ni dia menentukan segala-galanya. Okey? Itu pada alam. Pada kita semua.
Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kita dapat anak berapa orang? Anak A ni perangai dia macam mana? B ni perangai dia macam mana? C ni perangai dia macam mana pula? Jantina dia bagaimana? Apa yang dia buat? Kita sendiri buat ke mana? Rezeki kita banyak mana? Tetap semua ni kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Biqadar tu dengan ukuran. Takdir tu adalah ukuran. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang seterusnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Setelah daripada kita yakin tentang takdir-takdir tadi, termasuk takdir Allah ialah perbuatan kita. Apa yang kita buat ni termasuk dari ciptaan Allah. Allah yang cipta. Kita nak buat macam mana? Kalau dia izin, berlakulah seperti mana yang kita buat. Kalau dia tak izin, tak akan berlaku apa yang kita nak buat. Kerana bukan sekadar umur kita, bukan sekadar rezeki kita, amalan kita pun termasuk dalam takdir. Takdir kita boleh pergi jalan satu tempat ramai-ramai, Allah takdirkan. Nah, program yang kita buat, walaupun apa jua rintangan, berjaya, alhamdulillah, Allah takdirkan. Kadang-kadang apa yang kita usaha kita dapat, alhamdulillah, Allah takdirkan. Dan ada juga yang kita usaha kita tak dapat, alhamdulillah, Allah yang takdirkan. Setiap sesuatu berlaku dengan takdir. Termasuk apa yang kita buat. Jadi kalau ada orang kata, kita yang tentukan nasib kita, jawapannya tidak. Kita hanya usaha, yang menentukan itu adalah Allah. Bolehkah seorang itu hanya berserah kepada takdir tanpa usaha? Tak boleh. Kerana termasuk dalam perintah Allah adalah untuk berusaha. Kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh, kemudian selebihnya urusan itu kembali kepada Allah. Baik. So, poin nombor 2 apa dia? Ayat nombor 2 memberi maksud kita dan perbuatan kita termasuk dalam ciptaan Allah. Ayat yang ketiga, man yudlilillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang mampu memberi petunjuk baginya. Berarti hidayah pun takdir, kesesatan pun takdir. Allah yang memberikan hidayah, begitu juga Allah juga yang membiarkan seseorang dalam kesesatan. Okey. Sebab tu bila kita dapat hidayah, kita puji Allah, alhamdulillah. Bila kita rasa kita jauh daripada hidayah, minta petunjuk dari Allah. Dan kita berlindung daripada kesesatan, kerana dari kesesatan juga kita minta dari Allah. Baik. Good or bad? Yes. Semua Allah mentakdirkan. Tapi di situlah rahsianya. Okey. Kita kata apa? Kenapa pula? Ayat yang seterusnya akan duduk di bawah penjelasan itu. Ayat nombor 4. Cuba baca sama-sama. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Ta'ala kata, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya. So Allah tahu siapa yang baik, siapa yang jahat, siapa yang Allah Ta'ala biar hidayah, kenapa dia nak bagi hidayah, soal siapa yang dia biarkan dalam kesesatan, kenapa dia dibiarkan dalam kesesatan. Itu semua takdir Allah yang kita sebagai hamba berserah kepadanya, tidak mempersoalkannya, tetapi kita minta dari Allah kebaikan. Okay? Kalau kita kata, kenapalah orang baik tu Tuhan tak bagi hidayah?
Kalau kita nak bagi 1001 alasan pun kita tak sampai kepada ilmu Allah tu. Kenapa? Jawapan paling baik ialah Allah lebih tahu. Contohlah kita kata. Ni, kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah kepada Abu Talib? Padahal pakcik Nabi. Jaga Nabi. Daripada kecil sampai besar. Lepas Nabi jadi Nabi, bantu lagi dakwah Nabi, lindungi Nabi. Tapi akhirnya mati dalam keadaan kufur. Sehingga Nabi sedih, cukup sedih. Kenapa Allah Ta'ala tak kabulkan doa Nabi? Jadi ini urusan takdir. Kita tak boleh nak kata, tak ajilah. Kita tak boleh nak kata apa. Kerana apa? Allah lebih tahu. Dan di saat Allah mentakdirkan sesuatu, Allah mentakdirkan dengan ilmunya. Dan satu lagi, kita jangan pandang hanya ilmu saja. Allah juga ada hikmahnya, kebijaksanaannya. Dan Allah juga Maha mengetahui segala-galanya. Yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah. Kemudian tambah lagi, Allah Maha Adil dan Allah tidak menzalimi sesuatu pun dari makhluknya. So, bila orang jahat nak buat jahat, dalam hadis Nabi SAW sebut wasyarru laisa ilaika. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Tapi dalam ayat yang lain, antu'mina billahi wa malaikatihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di sinilah antara rahsia takdir yang mana dalam satu hadis Nabi doa keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Dalam ayat Quran yang lain atau dalam hadis yang lain termasuk rukun iman, beriman dengan takdir yang baik dan buruk. Jadi segala sesuatu baik ke buruk berlaku dengan takdir Allah. Tapi yang buruk tu tidak disandarkan kepada Allah. Sebab apa? Sebab apa? Memang Allah takdirkan benda tu berlaku. Tapi bukanlah Allah berkehendak dengan kehendak syar'inya, dengan kehendak apa panggil? Bagaimana kita nak sebut? Dengan daripada awalnya Allah Ta'ala tidak berkehendak keburukan. Manusia kata Allah, zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ni dia bagi kebaikan sehinggalah manusia yang mengubah nikmatnya. Kekufuran dia. Pilihan mana? Manusia tu diberi pilihan oleh Allah, tapi di saat dia buat pilihan, dia tak akan dapat buat melainkan dengan izin dan takdir dari Allah. Di situlah kita ahli sunnah ni duduk tengah-tengah. Boleh faham? Ada dua benda sekarang ni. Satu, pilihan atau takdir Allah, kehendak Allah. Yang kedua, kehendak manusia. Ada satu kumpulan terlalu berat dia fikir, dia kata, takkanlah kita buat gini-gini tak. Dia kata segala sesuatu berlaku dengan takdir Allah, kehendak Allah, tidak ada langsung kehendak manusia. Seolah-olah kita ni hanya buat apa-apa pun robok je kita ni. Ni satu kumpulan ni dipanggil kumpulan Jabariyah. Jabariyah ni daripada perkataan jabar. Apa maksud jabar? Jabar ni terpaksa. Bila kata lagu tu seolah-olah, okey, hak tu kita nak faham dari sudut bab makan minum, bab buat jahat. Bab makan minum pun lagu mana? Lagu tu. Contohnya, tidaklah saya makan hari ni melainkan Allah yang gerakkan saya tak nak makan pun. Tiba-tiba dia masuk je dalam mulut saya. Saya telan makanan, saya tak nak telan. Tiba-tiba dia masuk je dalam mulut saya. Ni Jabariyah. Kita kata, kalau dia kata lagu tu, kita pun tampar muka dia. Kenapa awak tampar saya? Saya pun tak tahu takdir Allah. Tiba-tiba tangan saya macam tu. Dalam hujah, dari sudut hujahnya kena buat macam tu lah. Sebab dia kata dia tak boleh salahkan saya sebab saya tak tahu apa takdir yang menentukan. Yang ni melampau. Okay. Ada satu lagi puak pelampau ialah dia mengangkat kehendak manusia, bahawa manusia ni
Dia buat apa yang dia buat tak ada kaitan dengan Allah. So dia kata, we choose our fate. Awak nak kaya, awak usaha. Kalau awak malas, awak tak kaya. Awak miskin tu sebab awak malas usaha, dia kata. Tak. Kita kaya tu memang kita kena usaha. Tapi kaya tu bukan sebab usaha. Allah yang bagi. Jadi dia kata apa? Kita yang tentukan nasib kita. Kita yang buat. Awak rajin, awak boleh. Awak ni nak ni. Semua awak. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Yang ni pula dia panggil Qadariyah. Qadariyah ni geng yang memilih ataupun memegang takdir. Seolah-olah takdir tu milik dia. Tak ada kaitan dengan Tuhan. Boleh faham? Affirmation tu macam mana? Oh tu geng-geng New Age tu. Tak apa. Dia panggil Qadariyah ataupun Qadariyah zaman moden lah tu. Boleh. Kita minta dengan Allah. Jangan kata aku kaya. Ya Allah, aku kayakanlah aku. Ya Allah, kayakanlah. Minta dengan Allah. Jangan kata aku kaya. Seolah-olah kita yang menentukan. No. Ahli sunnah tak tolak dua-dua. Kita ada bahagian kita yang Allah bagi. Itulah usaha. Allah suruh kita berusaha. Kita bukan tak ada usaha. Tapi di saat kita berusaha, Allah yang tentukan. Ya, tak ada kena-mengena dengan takdir. Kita yang pilih, kita yang buat, kita yang tentukan. Itu Qadariyah. Okey. Jadi ahli sunnah, bang? No good. Qadariyah. No good. Ni melampau. No. No good. This is no. Yang ni apa-apa pun dia yang pilih. Dia rasa dia yang berkuasa. Kalau gitu semua orang boleh jadi kaya sebab semua orang nak kaya. Tapi kenapa tak ada orang kaya? Ada orang miskin sebab Allah Taala dia pilih dah. Anak kita berapa ramai nak lelaki, berapa ramai nak perempuan, Allah yang tentukan. Kalau kita ni boleh tentukan takdir sendiri, Allahu Akbar. Jadi Shah Rukh Khan belaka dah. Pilih lain. Jadi maknanya kita ni kalau kita boleh pilih takdir kita, kaya buduk kita, handsome buduk kita, cantik buduk kita, sihat buduk kita, sebab kita boleh pilih. Tapi tak, kehidupan kita ni kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. So ahli sunnah baik ataupun buruk semuanya Allah Taala takdirkan. Cuma dalam menjadikan sesuatu Allah menjadikan sebab. Sebab nak kaya ada sebab. Kena kerja lah, kena usaha lah. Nak anak ada sebab, kena kahwin lah. Takkanlah saya ni kalau Allah takdir ada 4 orang anak, dapat juga 4 orang anak. Lepas bila nak kahwin, tak apa tak kahwin pun dah ada rezeki, nanti datanglah rezeki anak tu. Macam mana boleh kalau itu? Mesti ada sebab. Nak rezeki, nak makan, nak kenyang kena makan. Sebab tu dalam cerita Maryam waktu dia mengandung dan melahirkan Nabi Isa, Allah Ta'ala suruh goncang juga pokok kurma tu. Walaupun kudrat dia, wanita yang baru saja melahirkan, usahakan nak goncang pokok, nak kait pokok pun tak boleh. Nak kait buah tu. Kadang-kadang nak angkat tangan pun tak larat. Tapi Allah Ta'ala suruh goncang pokok kurma. Batang pokok kurma ni macam pokok kelapa sawit tu. Ada dah orang bawah ni goncang, tepuk pokok kelapa sawit ni, jatuh buah sawit. Ada tak? Pernah tengok tak? Tak ada. Nah, kena kait. Tapi Allah Ta'ala suruh Maryam, wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goncanglah pangkal pokok kurma tu. Nescaya akan gugur buah kurma yang sedang masak ranum. Why? Ada hikmah. Sebab Allah Itu satu kunci pokok kurma tu. Saya fikir pasal dia kesakitan nak bersalin. Tak kira kesakitan nak bersalin tak. It says Allah suruh kunci pokok because he said kalau dia tahulah kesakitan macam ni, and then ada suara bercakap dengan dia. Janganlah itu something. Ada ayat Quran. Ada. So saya fikir because it was the
pasal rezeki ni saya baru dengar, saya tak tahu. Ustaz cuma ini satu. Saya pula terbalik pula. Saya baru dengar sebab goncang sakit tu. Oh, rezeki. Ha. Okey. Ha. Okey. Alhamdulillah, kira ilmu lah ni. Iyalah. Saya lah ni kan. Alhamdulillah. Semua dalam perbahasan goncang tu dikaitkan dengan buah kurma. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki. Kalau kita baca dalam kaedah bahasa Arab pun dia panggil jawab syarat. Jawab syarat ni perbuatan Allah suruh, kemudian apa implikasi. Dalam bahasa Arab dia akan ada i'rab yang menunjukkan perbuatan ini adalah jawapan kepada perbuatan A. Boleh faham? Sekiranya kamu buat macam ni, akan jadi macam ni. Dalam bahasa Arab ada kaedah dia. Kaedah mana contoh? Kaedahnya, bila perbuatan jawab syarat, dia akan baris dia mati. Ngaji bahasa Arab. Ngaji bahasa Arab bagi kita kan? Tak ingat? Okey. Contohnya kata, in tadhhab azhab ma'aka. Kalau kamu pergi, aku pergi dengan kamu. Udrus, contoh. Kalau kamu pergi, aku pergi bersamamu. Maknanya dia akan baris in tadhhab azhab ma'aka, baris mati. So tu maknanya kan ada antara dua perkara tu adanya hubungan antara perbuatan dengan implikasi. So dalam bahasa Arab, kalau kita baca ayat tadi, specifically wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Goncanglah pangkal pokok kurma. Tusaqit, baris mati. Tusaqit, nescaya akan gugur alaiki rutaban janiyah, ke atas kamu buah-buah kurma yang ranum. Jadi perbuatan goncang tu, hubung kait dia adalah dengan buah yang gugur, bukan dengan kesakitan yang berlaku. Kalau itu dari sudut perbahasan. Dan memang dalam tafsir semua menyebutkan tentang ayat ni berkaitan dengan macam mana rezeki itu, salah satu hikmah di sebalik peristiwa tersebut ialah kena ada usaha walaupun minima. Walaupun minima. Otak kita rasa benda ni tak akan berlaku, tapi tetap juga kena usaha walaupun minima. Dia tak ada tiba-tiba kita duduk je, orang panggil rezeki datang bergolek. Kalau jenis ada orang tu sebenarnya dia usaha mengharap kepada rezeki orang, bukan rezeki dia. Ada. Ya ke tak buat apa-apa? Dia minta dengan ayah dia. Dia buat baik ke mak dia. Tak? Risaulah tu. Dia bodek mak dia, bagi makan mak dia. Risaulah tu. Maknanya contoh, macam saya kata tadi, usaha walaupun minima. Seringan-ringan dia kata. Kalau tiba-tiba dia duduk diam je. Makan tak, apa tak. Tiba-tiba nak kenyang, nak duit, nak apa. Mak dia pun tengok, apalah anak aku ni. Kan? Walaupun minima mesti ada usaha. Minta sebahagian daripada usaha. Ada lah tu sebab dia boleh jadi sebab yang kita nampak, boleh jadi sebab yang kita tak nampak. Bukan semestinya sebab tu directly, ada yang indirect. Banyak sebab. Boleh jadi wallahu taala alam lah. Sekecil-kecil sehingga sebesar-besar. Ada yang usaha dahsyat lebih lagi daripada kita buat. Pagi keluar pukul belum subuh, balik lepas daripada isyak, malam penat lelah, tengok kira dapatlah. Hari ni lah berapa dalam RM100 sehari kerja. Kata RM100. Dia kata, aku minta kat mak, sekali minta dapat RM500. Dia kata. Kan? Minima usaha dia, ni minta. Hak tu dapat sikit. Banyak. Hak ni minta banyak, dapat sikit. Sebab apa? Rezeki itu Allah yang tentukan. Tapi mesti ada usaha. Jangan duduk tunggu je buka mulut.
Tunggu mana-mana burung mati, mari dia hantar letak dalam mulut kita makanan. No such thing lah. Tak ada benda macam tu kan. Okay. So berbalik kepada soal kesesatan juga sama. Keburukan juga sama. Kejahatan juga sama. Allah yang tentukan. Cuma ada sebab. Sebab apa tu? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kita tidak cela Allah dalam takdirnya. Sebaliknya celalah diri sendiri sekiranya berlaku keburukan. Sebab Allah ni, dia bagi sebab kebaikan terlalu banyak. Kalau manusia tiba-tiba jadi jahat, tidak mendapat rahmat, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Itu dalam kaedah kita beriman dengan keburukan, kita tak salahkan Allah. Pasal apa? Sebab Allah pada asalnya menginginkan kebaikan. Sebab tu dia ciptakan manusia semua di atas fitrah. Cuma kesesatan tu bila manusia dah terpengaruh dengan syaitan dan sebagainya, dia pilih jalan tersebut, maka dengan izin Allah jugalah benda tu berlaku. Kerana apa? Kerana Allah telah berkehendak manusia ni ada dua jalan. Ada yang baik, ada yang buruk. Okay? Kalau Allah Ta'ala, kalau orang tanya, boleh tak Allah tak acil lah Ustaz? Dia kata, dia pula katalah, ni dari sudut hujah pemikiran lah. Dia kata tak acil lah. Takkan tak boleh. Ustaz kan semua orang nak ada masuk neraka, tak acil. Baik semua masuk syurga. Contoh. Kalau dia berfikir sedemikian, kita katakan apa yang awak fikir tu pada awak logik lah. Tapi sebenarnya di sisi Allah, Allah ada je makhluk yang dia ciptakan memang semua masuk syurga. Tak ada orang masuk neraka. Malaikat, semua malaikat beriman kepada Allah. Tak ada malaikat kafir. Tapi jin, ada yang jin kafir, ada yang jin Islam. Pasal apa? Sebab itu sebahagian daripada takdir yang Allah kehendaki. Dia yang berkehendak mencipta kita ni, ada yang beriman dan ada yang kufur setelah diuji. Tapi pada asalnya sebelum lahir dia dah kata dah, aku akan ciptakan kamu, jangan lupa aku ni Tuhan. Lepas tu bila lahir dia bagi semua fitrah, setiap orang dah ada fitrah. Cuma hiduplah dia dengan fitrah dalam ujian. Dihantar lagi Rasul, diturunkan ke kitab, ditunjuk lagi panduan-panduan. Tapi manusia tu hidup dalam ujian. Lalu ada yang gagal, ada yang tidak. Jadi kita tak boleh nak mempersalahkan takdir. Di saat berlakunya keburukan, jangan cela melainkan diri sendiri. Contoh lagi, contoh saya bagi. Contoh ni, Allah ni maha tinggi lagi daripada contoh ni. Cuma nak suruh kita bagi faham. Seorang cikgu, dia buat habis dah. Dia mengajar, dia buat begini, dia buat kelas tuition, dia bagi papang, dia bagi nota. Tiba-tiba dia buat periksa. Lalu daripada periksa tu ada murid dia yang berjaya, ada murid dia gagal. Wajar tak seorang anak murid dia memang bergagal tu dengan takdir. Cikgu yang pangkah kertas soalan dia. Betul tak? Bukan orang lain. Cikgu juga yang pangkah kertas soalan dia. Adakah kita kena kata, cikgu ni tak aci lah? Tak boleh kalau cikgu bagi luluh belakang. Tak? Cikgu ni zalim lah, apa anak saya gagal. Cikgu ni habis buat dah benda. Tapi di saat kalau gagal juga, jangan cela melainkan diri sendiri. Itu contoh bagi manusia, nak suruh kita faham. Allah ni maha agung, maha tinggi daripada disamakan dengan makhluk tentang dia dan kekuasaan dia. Cuma nak bagi konsep, nampak konsep tu. Bagaimana Allah telah ciptakan manusia dengan fitrahnya Allah dah bagi. Quran pun turun untuk semua manusia. Nabi pun diutuskan untuk setiap orang. Ada Rasul dia. Setiap umat ada Rasul dia. Kemudian Allah Ta'ala bagi pula akal. Allah Ta'ala bagi pula ujian, musibah nak suruh manusia dekat dengan Allah. Kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk pula gerhana matahari, gerhana bulan, gempa bumi, ribut, taufan. Nak tunjuk kekuasaan dia yang maha agung. Tapi kalau manusia tak nampak juga, janganlah dia cela melainkan dirinya sendiri. Tapi dia tidak akan jadi begitu melainkan dengan takdir Allah. Itu ada keharmonian antara apa yang manusia buat dengan Allah Ta'ala. Bukanlah sesuatu itu berlaku dengan tidak ada pilihan bagi manusia. Boleh faham? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman juga. Okay, so kita ambil nombor 1. Ayat nombor 4 tu tanda betul-betul. Okay, wa adallahu Allahu ala ilmin. Kalau berlaku kesesatan sekalipun, Allah tahu kenapa sebab dia.
Ni bukan saja-saja Allah Taala. Oh bukan kita jangan kata Allah Taala ni bila dia cipta, ni saja-saja. Wah ni ahli syurga, ni ahli neraka, seolah-olah Allah Taala tentukan hanya sekadar saja-saja, tak ada. Bila Allah Taala kata yang ni beriman, yang ni kafir, yang ni ahli syurga, yang ni ahli neraka, dia buat dengan ilmu yang maha luas. Yang dah tahu apa perjalanan hidup manusia A sampai Z, Allah Taala tahu belakang dah. Ya betul. So dia dah tahu dah apa yang dia, apa manusia akan buat, dan ilmu dia mengetahui apa yang jauh di dalam hati manusia itu all. Kalau kita kata apa jauh dalam, deep mana, halus, semuanya dalam ilmu Allah. Kita tak ada, langit bumi ni tak ada 50,000 tahun. 50 alfasana. 50,000 tahun. Allah Ta'ala dah ciptakan takdir. Semua sekali dah ada belakang. Dah ada lagi sebelum. 50,000 lah. 50,000 ke 5? Kan? Ada hadis tu. Saya selalu lupa hak ni. Kadang-kadang mari 50,000, kadang-kadang 500,000. 50 kan? Okey. Baik, jadi tanda tu kan ilmu. Sebab tu beriman dengan takdir ni ada 4 peringkat. Ilmu, masyiah, al-khalq, apa asal lagi tu? Maratibut takdir. Sekejap saya al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Tinggal al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. 4. Beriman dengan takdir ni ada 4 perkara yang kita kena beriman. Pertama, ilmu. Allah mentakdirkan dengan ilmu. Ilmu yang mana tu? Ilmu dia lah, bukan ilmu kita. Ilmu dia yang mengatasi segala-galanya. Segala yang di langit dan di bumi berada dalam ilmu Allah. Sebelum berlaku dia dah tahu, setelah berlaku lebih-lebih lagi. Okey. Nombor 1. Nombor 1 ilmu. Nombor 2 al-kitabah. Al-kitabah ni apa? Kitab, ditulis. Apa dia? Al-kitab ni ialah penulisan. Takdir ni setelah Allah tahu, dia perintahkan takdir untuk ditulis. So takdir kita tertulis. Di mana? Lauh Mahfuz nombor 1. Lepas tu? Itu qadar. Tahu Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz ni takdir segala-gala daripada the very besar punya blueprint, the whole universe ni. Semua blueprint dia duduk di dalam Lauh Mahfuz. Lah dia tulis lah. Oh ya. Dah kering pun dakwah dia, kata Nabi. Betul, Nabi kata. Dekat Lauh Mahfuz tu no change anymore. Semua yang kita buat dah tertulis. Kita kata nak ke tak nak ke tetap kita dapat. Sabar. Sabar. Cerita ubah tak ubah ni. Ubah tak ubah ni. Tahu kau takdir kita lagu mana sehingga kita nak ubah tu? Tu cerita ubah apanya?
Kita tak tahu lagi betul dia jodoh ke tak jodoh. Kita tak tahu. Minta je dengan Allah. You kata nak ubah. Seolah-olah you dah tahu dia bukan jodoh aku nak jadikan dia jodoh. No. Kita bukan tahu dia rezeki. Kita tak tahu. Nabi SAW pernah sahabat tanya, ya Rasulullah, kita semua ni sudah ditetapkan. Kenapa perlu lagi kita beramal? Why kita tak berserah saja pada Nabi kata, tak, beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap kamu dipermudahkan untuk apa yang dia diciptakan. So kita tak tahu esok nak berlaku apa. Minta, ya Allah, aku nak begini. Kalau Allah bagi, ya. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak. Tapi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Bukanlah maksudnya bila Allah takdir, patutnya kita dapat harta banyak, benar sikit Tuhan nak bagi kat kita. Jadi kita kena ubah jadi banyak. No, kita pun tak tahu. Awak kata nak ubah takdir, tahu ke tak takdir tu sehingga nak ubah-ubah tu? Jalan je di atas ni, apa yang Allah Ta'ala perintah kita buat. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita dengar. Kita buat yang terbaik, ya Allah. Lepas tu kita minta, ya Allah, kurniakanlah aku hidayah. Ya Allah, kurniakanlah aku kesihatan. Ya Allah, kurniakanlah aku pasangan yang baik, anak-anak yang soleh, tempat tinggal yang baik. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Minta dan minta. Apa yang berlaku, kalau dia dah berlaku, redha. Sebab apa? Itulah takdir. Tapi yang belum berlaku, jangan kata aku nak ubah. Sebab kita tak tahu pun. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Allah Ta'ala kata, seorang tu pun dia tak tahu esok dia nak buat apa. Just minta. Jangan berhujah dengan sesuatu yang kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu apa. Kita minta aja dengan Allah. Melainkan benda yang dah berlaku, kita insafi, ya Allah, aku dulu jahil, sekarang aku nak taubat. Yang dah berlaku, kita tak boleh nak ubah dah. Jadi yang belum lagi berlaku, kalau dulu kita dah ikut jalan ni, contohnya kita mungkin banyak benda-benda yang tak menepati sunnah kita buat zaman dulu. Sekarang kita dah belajar. Dia tak boleh kata, Tuhan takdir dah aku jadi orang macam ni, jadi esok nak buat pula. Gitulah takdir. Tak boleh dah lah. Dulu kamu tak tahu, okey. Sekarang ni kamu tahu, pilihlah jalan yang terbaik. Jangan berhujah dengan takdir untuk redha pada hari semalam, okey. Tapi jangan berhujah dengan takdir untuk buat pada apa yang esok mu nak buat. Sebab kamu tak tahu pun apa takdir. Ada orang kata hari tu saya pergi kat Turki. Saya sampai malam, takut terlepas waktu, kita pun tak tahu pukul berapa subuh kat sini, kita pun tanya kaunter. What time solat fajar? Dia pun bela. Aku pun tak tahu. Itu sudah. Lepas tu kawan saya kata, are you Muslim? Yes. Are you pray? Dia kata, tak tahulah dari bahasa dia, tak tahulah Tuhan takdir aku ni tak semayang, dia kata. Mudoalah kepada Allah supaya aku dah jadi semayang. Kata, Muhammad ni aku. Dah. Dia berhujah dengan takdir untuk dia. Patutnya memang kita bagilah, tapi tak boleh baliklah saya nanti. Tapi berhujah dengan takdir untuk nak buat apa yang kita nak buat, itu adalah kesalahan. Tuhan tak suruh kita berhujah dengan takdir untuk justify kita nak buat apa. Kalau kita dah minta buat, jadi juga, serah kepada Allah. Serahkan urusan tu kepada Allah. Tak ada urusan kita mengubah takdir. Kalaupun ada berlaku ubah takdir, kerana Allah yang Nabi kata, siapa yang nak panjang umur, hubungkanlah silaturrahim. Nabi kata macam situ ya. Jadi kita pun, Allah, semoga Allah panjang umur, aku nak hubungkan silaturrahim, nak banyak sedekah, gini. Tapi kita pun tak tahu Tuhan nak panjang umur banyak mana, tak tahu. Bukanlah dia sebab aku, kamu tahu tak, aku dulu umur aku sebenarnya 60 tahun je. Tapi sebab aku dah banyak sedekah, tu yang umur 80 tak mati lagi ni. Dia tak boleh kata macam tu. Dia pun tak tahu takdir dia. Cuma kita kata buat. Nabi kata kalau nak panjang umur, hubungkan silaturahim. Ya kita buat. Nak murah rezeki, banyakkan bersedekah. Allah ganti berbaik. Buat. Jangan berhujah dengan takdir. Pada kita sendiri pun tak tahu takdir. Tapi beriman dengan takdir itu wajib. Okay. Tahap yang kedua apa tadi? Al-kitabah. Kitabah means Allah dah tulis tadi takdir kita. Ada the whole takdir dipanggil Lauh Mahfuz. Kemudian kita ada pula takdir yang bersifat, itu dipanggil takdir azali. Takdir dalam Lauh Mahfuz ni takdir yang sifat dia azali. Sejak dahulu sampai bila-bila ada dalam Lauh Mahfuz ni. Di sisi Allah sudah tercatat semua sekali sampai hari kiamat.
Kemudian ada takdir yang bersifat nisbah, maknanya setiap individu. Setelah setiap orang diciptakan dalam rahim ibu dia, maka Allah perintahkan malaikat turun dalam rahim ibu dan ditulis dalam pada bayi tersebut takdirnya. 4 perkara. Umur dia panjang mana, kemudian rezeki dia banyak mana, kemudian bikatbi rezeki dia banyak mana, umur dia banyak mana, amalan dia apa, dan dia mati nanti syurga atau neraka. Juga dia mati dekat mana. Termasuklah tu, semua detail tu ada dalam takdir Allah. Jadi setiap manusia tu waktu dia bayi lagi, dah ada dah umur dia banyak mana, rezeki dia banyak mana. Jadi kita ni jangan kata, aku nak ubahlah takdir malaikat tulis tu. No, mu pun tak tahu dia tulis banyak mana. Jadi alhamdulillah hari ni kita dapat ni, semuanya kita syukuri. Allah, aku dapat ni rezeki dari Allah. Okay? Kalau kata tiba-tiba rezeki kita datang bergolek, macam kata tadi, tiba-tiba lahir kita dalam keluarga orang kaya. Celak-celak mata, rumah besar dah. Contoh lah. Pandang kiri, pandang kanan, tak pernah rasa pun apa orang lain rasa. Apakah kita nak jadi sombong? Tak. Sebaliknya kita syukur. Sebab apa? Yang melahirkan kita dari rahim ibu itu adalah Allah. Kalau Allah lahirkan kita dari rahim yang lain, tidak setara itulah kita jadi. Nah, saya ni kita celak-celak mata, oh ni mak aku, alhamdulillah. Lahir-lahir, oh ni pun tempat tinggal aku, alhamdulillah. Lahir-lahir, ni pula tiba-tiba kalau Tuhan lahir kita ni negara padan jarak, padan terkukuh. Nah, nak gimana kita? Syukuri nikmat. Likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Allah Taala sebut dalam Quran, dia suruh kita, dia tentukan iman kita kepada takdir supaya kamu jangan putus asa pada apa yang kamu tak dapat, dan jangan pula kamu terlalu sombong dengan apa yang kamu dapat. Kalau kita tak dapat, Allah kenapalah? Dah, Allah Ta'ala ada hikmah sebab apa dia tak bagi. Bila kita dapat, alhamdulillah. Itu semuanya takdir. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin. Ilmu tahap nombor 1, yang kedua kitabah nombor 2, yang ketiga al-masyiah, kehendak. Maksud kehendak ni, apa yang berlaku dengan takdir ni, kehendak yang paling muktamad adalah kehendak Allah. Memang kita nak, tapi kehendak yang berlaku dalam takdir adalah kehendak Allah. Kita usaha setara mana pun, kalau dia tak izin, dia tak berkehendak, tak akan berlaku. Sebab tu kita disunnahkan apabila berlaku satu musibah, kita apa? Kata apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Itu satu lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 lagi. Satu lagi. Yang saya nak tu satu lagi, tak dapat lagi. La haula wala quwwata illa billah. Belum lagi. Tu betul. Tapi tak mari lagi. Betul dah tu. Apa dia? Qaddarallah. Apa itu? Ma syaa fa'al. Qaddarallah ma syaa fa'al. Apa ni boleh hadiah makan, masih free luar apa ni. Qaddarallah ma syaa fa'al. Benda ni Allah dah tentukan, apa yang dia kehendaki dia akan buat. Ma syaa fa'al. Fa'al. Qaddarallah tu benda ni Allah dah takdirkan. Ma syaa tu apa yang Allah kehendaki, fa'al dia akan buat. Dia buat apa yang dia kehendaki. Mana ni benda ni berlaku dengan kehendak Allah. Sebab tu takdir, martabat yang ketiga ialah al-masyiah, kehendak. Maksudnya benda ni berlaku, Allah berkehendak macam ni. Allah dah berkehendak macam ni, kita terima je lah. Allah yang mengkehendaki. Nombor 14. Ya betul. Segala yang berlaku atas kehendak Allah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita boleh kata Alhamdulillah ala kulli hal.
Masya Allah, masya'a, apa qaddarallah, masya'a fa'al. Ataupun kita guna bahasa kita pun tak apa. Alhamdulillahi ala kulli hal, semua ni berlaku atas kehendak Allah. Betul dah tu, kalau kita kata lagu tu pun dah okey. Apa yang Allah kehendaki pasti berlaku. Okey, baru ayat keempat ni. Sebab beriman dengan takdir ni memang besar. Sebab tu hari tu kita tangguh supaya kita dapat baca dengan panjang. Ayat nombor 4 last sekali. Al-khalqu. Al-khalqu iaitulah penciptaan. Penciptaan. Bererti apa yang Allah tetapkan pasti akan berlaku. Al-khalqu ni penciptaan. Penciptaan. Penciptaan means dia dah tetapkan gini, takdir dia macam ni, pasti akan jadi macam tu. Sebagaimana yang dia tetapkan. Tak akan berlaku. Allah tak ada takdir lain. Tapi manusia tiba-tiba lari daripada takdir dia. Tak ada. Penciptaan. Apa dia, pernah dengar istilah qada dan qadar? Apa itu qada? Apa itu qadar? Sama je qada. Nak sebut apa bahaya. Qada dan qadar. Sebenarnya terbalik. Qadar dulu baru qada. Dah. Qadar takdir. Qada menciptakan takdir. Qadar takdir. Qadar takdir. Qada tu menciptakan apa yang ditakdirkan. Explain. Apa dia? Menciptakan apa yang ditakdirkan. Mencipta segala everything berlaku itu berlaku atau mengadakan, menjadikan apa yang dia takdir pasti akan berlaku. Tak ada takdir yang Allah Ta'ala takdir tiba-tiba berlaku. Macam kita kata, kita pergi buat plan, contohlah plan, kita tentukan plan, kita pergi. Kita punya itinerary itu sampai hari kejadian, alamak, hang ni tak boleh buat, hang ni boleh buat dah. Ya, takdir itu berlaku. Setiap apa yang segala-galanya, everything. Betul, segala-galanya. Tapi atas kalau dia yang mentakdirkan saya bunuh orang, apa saya dia jadi besok? Awak tahu? Ya. He wants us to do it. Tapi apakah dia dipaksa untuk buat tu? Dia kena harmonikan. Sebab tu dia panggil antara rahsia takdir adalah orang panggil la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tak fikir tentang apa yang Allah Ta'ala takdirkan kita. Tapi kita tentang soal bunuh orang. Kita tahu Allah larang. So, jangan buat. Tapi bila dia berlaku, ada je orang nak pergi bunuh tapi tak berjaya. Ada orang bunuh bila berjaya. Takkanlah apabila dia berjaya bunuh orang, alhamdulillah aku berjaya bunuhmu dengan takdir Allah. Lepas tu sampai akhirat, Allah Ta'ala jangan hukum aku sebab aku dah buat benda seperti mana engkau takdirkan. No such thing. Dia dah larang kita, dia begini. Kita nak langgar apa hak dia larang tu. Macam saya sebut tadi, guru tadi. Guru dah ajar macam-macam dan sebagainya. Kemudian dia buat macam-macam. Lepas tu anak murid dia tak ikut guru ajar. Lepas daripada tu berlaku juga. Guru yang pakar. Tapi itu pada manusia. Pada Allah lagi tinggi daripada tu. Maknanya segala yang berlaku memang dengan takdir dari Allah. Ingat di awal saya disebut. Tapi keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kalau seseorang Hidayah. mungkin dia pun mental ke, mungkin dia Down syndrome Okey, Allah Ta'ala tidak akan, that one Allah Ta'ala pun sebut dalam hadis, dia tidak akan, orang gila dia akan maafkan, orang yang tak ada akal dia akan maafkan. Allah ni maha adil, kena letak situ.
beriman dengan takdir, jangan ada unsur kita rasa Allah Ta'ala nak kepada kita keburukan. No. Ada seorang tu, dia pernah kata macam tu. Dia kata, why God so sadist? Orang ateis biasa kata gitu. Dia create, benda yang dia tahu dia akan azab. Ada orang tanya Dr. Zakir Naik benda tu. Tapi dia pun kata macam analogi tadi lah. Kalau macam tu, cikgu tak payah buat exam je lah. Anak murid bagi pas belakang. Tapi apa cikgu berkehendak adanya soal? Sebab dia tahu. Dia nak tahu anak murid dia hak mana, hak betul-betul belajar, hak mana hak malah belajar, hak mana hak ikut kata, hak mana tak dengar kata. Dan Allah buat kita untuk diuji. At the first place, Allah Ta'ala bukan cipta kita sebagai satu robot yang ada implan dalam kepala kita, gerak macam robot. Allah Ta'ala tak cipta kita untuk tu. Allah cipta kita, dia bagi free will untuk kita. Dan dia panggil, Allah Ta'ala kata, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Dia bagi kepada kita jalan petunjuk. Maka siapa di kalangan kamu, sama ada dia beriman, bersyukur ataupun kufur. Dia tak boleh berhujah macam saya sebut di awal tadi. Kita tak boleh berhujah dengan keburukan, dengan takdir untuk justify keburukan. Kembali kepada titik awal tadi. Tak boleh nak berhujah, kalau itu aku bunuh orang disebabkan takdir. No. Kalau tidak, kita pun bunuh balik dia. Atau kita tampar dia pun. Hakim je boleh tangkap dia. Kenapa hakim mu tangkap aku? Aku pun tangkap dengan takdir Allah. Kita boleh kata gitu juga. Kan? Jadi tak boleh berhujah dengan. Kita tak tahu pun soal takdir kita tu macam mana. Kita buatlah sebagaimana yang Allah Ta'ala takdir atau tetapkan dan bagi tahu. Perintahkan. Kita buat sebagaimana yang Allah perintahkan. Okey? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam ayat Quran seterusnya, nombor 5. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan dengan kehendak Allah. Kecuali apabila dikehendaki oleh Allah. Berarti apa yang kita nak buat ni ada dua kehendak. Serentak. Kehendak kita dengan kehendak Allah. Tapi yang mana yang paling dominan? Kalau kita nak Allah berkehendak, jadilah dia. Kalau kita nak tapi Allah tak nak, tak jadi. Jadi kita hanya berusaha. Allah yang menentukan. Sebab tu ayat ni menjadi hujah kepada ahli sunnah untuk harmonikan dua tu. Boleh faham? Tapi bagaimana bentuk keharmonian tu? Allah Ta'ala lah dia buat macam mana? Qadariyah dia ambil apa? Kehendak manusia sahaja. Apa yang berlaku? 100% manusia yang berkehendak. Tak ada kaitan dengan Allah. Jabariyah kata 100% takdir. Sebab tu yang Jabariyah yang jenis kata kenapa Tuhan nak hukum saya? Disebabkan benda yang sudah ditakdirkan. Ahli sunnah tak. Sebab ayat Quran mengisbatkan dua-dua. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Di saat kamu nak buat apa-apa, kamu ada tak kehendak? Dah. Tapi dia tidak akan berlaku melainkan Allah berkehendak. Ada waktu kamu nak, Allah jadikan dia. Ada waktu kamu tak nak, kamu nak, tapi Allah Ta'ala akan. Setiap sesuatu berlaku dengan kehendak Allah. Tapi ada juga sebenarnya sebab kehendak kamu, yang mana kamu nak buat, kalau Allah izin, dia izin. Jadi kamu akan dihukum di atas kehendak kamu tadi. Di saat nak bunuh orang, bagi contoh tadi. Mu terpaksa kau bunuh orang tu. Kalau dia terpaksa bunuh dalam keadaan dia tak ada niat, mau kena mat. Maka di sisi Allah, Allah tak anggap itu satu jenayah sebab dia tersalah. Betul tak? Tapi kalau dia tiba-tiba nak pergi bunuh orang dengan kehendak dia, free will dia, lepas tu dia kata, aku buat ni dengan takdir, maka itu tak betul lah. Kan? So, ahli sunnah, berdasarkan ayat Quran tu, kita mengisbatkan bagi manusia ada kehendak, dan bagi Allah ada kehendak, tapi kehendak Allah mengatasi kehendak manusia. Kita hanya berusaha, Allah yang tentukan. Okey? So kita pertengahan. Tidak Jabariyah, tidak
Qadariyah. Orang Qadariyah dia kata kita 100% takdir tak ada, kita yang buat. Hak ni kata tak, kita tak ada langsung kehendak. Semua berlaku ni kehendak Allah berlaku. Ahli sunnah tak. Pasal apa ahli sunnah kata macam ni? Sebab ayat Quran tadi lah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tasha'un maksud apa? Tasha'un. Nama dia Tasha kan? Kita tanya dia. Tanya ayah. Berkali ayah dia baca ayat ni dah. Dia mau bagi nama dulu. Mama bagi nama sebab apa Mama? Wih, saya tanya bahasa Arab itu, bahasa lain saya tak tahulah. Tapi tasya'un maksud apa? Yalah tidak tasya apa orang lain pun nak jawab boleh juga. Bahasa Arab tasya maksud apa? Tasya dalam bahasa Arab. Kamu kehendaki, betul. Tasya'una. Tasya. Daripada perkataan sya'a yasha'u. Insya'a. Sya'a tu kalimah asal sya'a. Insya'allah. Sya'a ni maksud apa? Kehendaki. Tasya'una, kamu kehendaki. Yasha'allah. Maksud apa? Allah kehendaki. Jadi dalam ayat ni ada dua-dua. Kamu kehendaki, Allah kehendaki. Makna Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni mengisbatkan, mensabitkan bagi kita ada kehendak, bagi Allah ada kehendak. Tapi kehendak kita tidak akan berlaku sehinggalah Allah berkehendak dia berlaku. Okay? Jadi jangan salahkan takdir semata-mata dalam urusan. Dan jangan berhujah dengan takdir untuk justify kesalahan. Tapi kalau kita dapat nikmat, sepatutnya memang kita kena puji Allah lebih. Pasal apa? Sebab bila Allah berkehendak, kalau kita nak kebaikan, Allah ni kehendak dia semua kebaikan. Sehinggalah manusia yang berkehendak kepada keburukan, lalu Allah membiarkan dia dalam keburukan tersesat. Kalau kita perhatikan, even musibah sekalipun, kita pandang kenapalah dia ni sakit, tapi pada Allah, Allah bagi tu untuk angkat darjat dia. Kalau kita duduk pada sifat Ar-Rahmanur Rahim tu, kita akan bahas tentang sifat tu. Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga Nabi SAW bila tengok seorang ibu kehilangan anak dia dalam perang, tiba-tiba dia ditangkap jadi tawanan perang. Waktu dikumpulkan tawanan perang tu, tiba-tiba dia tengok anak dia ada. Anak kecil dia tu, dia pergi ambil, dia rangkul, dia peluk, dia cium dan dia susukan anak dia. Bayi dia. Nabi kata kepada sahabat, kamu rasa anak tu, mak dia sanggup tak nak campak dalam api? Sahabat kata tak sanggup. Kata Nabi SAW, wallahi Allah lebih mencintai hambanya dari ibu itu mengasihi anaknya. So bila kita beriman dengan takdir, bukan makna kita beriman Allah ni nak muzalimin. Tak. Kita sebagai orang mendapat rahmat, nikmat, hidayah, anugerah, pujilah Allah. Sebab Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak ada yang menyimpang daripada jalan Allah, melainkan keburukan itu kembali kepada orang tu yang berpaling dari Allah. Tak ada benda. Kalaupun benda berlaku sakit, masalah, kita kata alhamdulillah ya ala kulli hal, Allah angkat darjat kita. Tercucuk satu duri, kita sabar, Allah angkat darjat kita. Semua benda. Kita dicaci, dimaki, dihina, orang kata kat kita macam-macam, kita sabar, Allah angkat darjat kita. Semua yang berlaku dalam kehidupan orang mukmin adalah kebaikan. Walaupun mata kita nampak keburukan. Kata Nabi SAW dalam hadis, ajaban li amril mu'min. Ajaibnya urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkara yang berlaku dalam diri orang mukmin ni, semuanya baik. Bila dia timpa kebaikan, dia syukur, maka dia dapat pahala. Itulah kebaikan baginya. Bila ditimpa kesusahan, dia sabar. Itu juga kebaikan untuknya. Dan benda ni tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin, kata Nabi.
Istighfar, astagfirullah, betul. Ada kadang-kadang kita tak sabar, terkeluar. Walaupun Nabi SAW ada pesan dalam hadis yang lain, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Waktu kita mula-mula kena tu memang sebab apa? Hadis tu ada cerita background dia. Nabi SAW dia lalu kat kubur, dia ada seorang wanita tengah macam menangis-nangis kat kubur. Nabi kata sabarlah. Dia pun pandang, dia bukan pandang, dia kata pergilah kamu, bukan tahu pun gini. Dia macam-macam lah. Orang pun sibuk, mu kata tadi tu Nabi. Dia pun pergi minta maaf dengan Nabi. Nabi kata ke dia, innamas sabru inda sadmatil ula. Memang sabar ni pada pukulan yang pertama. Mana waktu kita first kena tu, memang di situlah kesabaran paling besar kita perlu. Tapi lama-lama tu kita mula fikir, alamak ruginya kalau aku tahan sikit tadi, aku kata macam tu. Kebanyakan kita memang macam. Tapi kalau kita dah berlaku macam tu, istighfar. Kita tak boleh semua, bukan kita kata itu ajaran Nabi, tapi ada kadang-kadang kita mampu apply. Betul-betul. Ada kadang-kadang memang kita tak tahan. Aku tak boleh tahan, dia kata. Ada seorang tu datang jumpa saya dekat kampung lah, dia kata dia panggil abang ngah. Saya dekat kampung dia panggil abang ngah. Abang ngah lah. Panggilan dalam keluarga. Siapa kawan-kawan ayah pun dia panggil ni abang ngah. Ayah saya dia perkenalkan abang ngah. Jadi orang panggil ustaz abang ngah. Dekat kampung lah, tak lain. Dia panggil abang ngah. Kita dah maaf dah kat orang tu ni kata. Tapi kita rasa tak sih maaf saja. Nak juga. Kalau kita jetik kan, jetik kali dia nak juga. Dia tak nak kalau lepas aja kata itulah dia nilai kemaafan. Maaf ni maknanya siapa yang boleh maaf dengan bayaran? Kita hukum bunuh balas. Ada orang boleh maaf dengan bayaran. Ada orang boleh maaf tanpa bayaran. Orang boleh maaf dengan bayaran, itu qadar dia yang dia mampu. Aku boleh maaf tapi bayar denda. Ada orang tak boleh maaf langsung. Bunuhlah, mu bayar aku tak nak. Aku nak anakmu mati. Itu memang dalam hati dia tak nak maaf. Itu hak dia. Allah Ta'ala bagi keizinan. Tapi ada Allah Ta'ala bagi offer kat dia, mu boleh minta diat. Aku tak nak, tapi aku nak anakmu nak selamat, tak nak kena bunuh. Boleh? Tapi bayar kat aku. 100 juta, bayar. 100 juta bayar. Tak perlu lagi kisas. Dia bayar diat. Dimaafkan dengan bayaran. Diat, pampasan. Bayar pampasan. Diat. 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 Dia dah maafkan, tak ada masalah. Tak kena dah. Sebab dia dilepaskan dengan kemaafan orang. Cuma kemaafan dia bersyarat. Bersyarat. Ada orang maaf tanpa syarat. Yang ni memang Nabi SAW dengan Wahsy kan. Nabi Wahsy tahu kan Wahsy? Cerita Wahsy tahu? Wahsy yang bunuh pak saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan? Yang orang kulit hitam. Dia Nabi maafkan dia tapi Nabi tak boleh tengok rupa dia. Dia kata memang dia masuk Islam lah. Waktu dia masuk Islam tu Nabi kata jangan depan-depan.
Maaf, sebenarnya satu lagi, kalau bab syarat memang kita kata yang paling terbaik adalah tanpa syarat. Kita maafkan tanpa syarat. Tanpa syarat means kita bukan hilang segala-galanya. Tanpa syarat berarti kita serahkan urusan tu kepada Allah. Kita mengharapkan balasan tu daripada Allah. Syarat kita kata tadi, kita dapat 100 juta. 100 juta tu memang dia dapat. Pahala mungkin dia dapat. Tapi tak akan sama dengan balasan yang Allah bagi kepada orang yang memaafkan tanpa syarat. Di sisi Allah itu lebih baik. Ya. Dia kena balas ke tak? Dia taklah sebab kita maafkan. Tapi memang di situlah nilai kemaafan. Kalau aku maafkan dia, lepas tu dia tak kena hukumlah di akhirat nanti. Contoh. Seronoklah dia kan? Tapi kita lupa ada satu benda. Apa yang kita dapat bila kita maafkan dia? Kita tak nak bagi dia masuk syurga ke macam mana? Tak. Okey. Allah Taala bagi dalam maaf ke. Ni cerita bab takdir ke dan cerita maaf tak apalah, kita cerita. Wait, sekali lagi ni cerita ni tadi. Kita sebenarnya kita nak apa sebenarnya? Kita tanya dia. Kita tanya diri kita. Ya, kita nak apa? Apa yang kita dapat kalau dia balas? Kalau Allah balas dia? Geram yang kita dapat puas hati kan? Kita puas hati dapat. Tapi kalau kita maafkan dia, apa yang kita dapat? Dia at the end of the day lah, kalau dia beriman kepada Allah dan kita harap dia beriman kepada Allah, at the end of the day dia akan masuk syurga juga. Kita akan jumpa dia dalam syurga juga. Kita pun lupa dah waktu. Kita lupa dah dia. Sebab kita tak puas hati kan? Aku tak puas hati dah. Okeylah, dia hukum. So kita dapat apa? Kita hanya dapat kepuasan hati kita. Itu je kita dapat. Tapi kalau kita maafkan dia sampai akhirat nanti, contohlah kita kata, kalau kita maafkan dia, kita dapat kebaikan tu di dunia. Kalau kita tak maafkan dia, kita dapat balasan juga pahala yang kita nak tadi, letak syarat tadi kan. Memang kita akan dapat pahala akhirat. Tapi yang pahala akhirat, dia tidak lagi berkembang seperti mana pahala dunia. Pahala dunia ni kita dapat hari ni, Allah Taala akan kembangkan dia. Dia sebab kata Nabi SAW dalam bab kebaikan ni, Allah Taala akan bela kebaikan kita ni sehingga menjadi, orang panggil seperti, kalau benih kecil jadi seperti kuda besar. Fuluwahu dia panggil. Ternak sampai jadi kuda dewasa. Allah ni bila kita ada kebaikan, kita akan, semoga Allah Ta'ala bagilah kebaikan yang banyak kepada kita. Seorang tu bila dia tengok kebaikan akhirat dia akan, Allah, menyesalnya aku tak ambil dulu pahala dunia. Sebab kita kata kita tuntut dah. At the end of the day nanti, kalau dia tiba-tiba nak masuk syurga, kita, Allah Ta'ala kata, mengambillah dia, bawalah masuk syurga sama dengan kamu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sebab tu kita kata, awak nak apa sebenarnya? Sebab kita nak apa? Kita fikir apa kebaikan yang kita dapat. Orang tu baik ke tak dapat ke apa, dia dah buat jahat kat kita. Nabi SAW lebih lagi buat jahat kat dia. Saya ingat Tugu ni Aziz ada kata-kata di akhir hayat dia yang saya very terkesan lah. Dia kata, saya ni apa dia, orang tak kata belaka sama dia. Jadi ketua negara, pertama dia minta maaf selama dia memimpin rakyat di negeri Kelantan. Kalau ada masalah sepanjang pemerintahan dia minta maaf. Ada video dia. Dan yang kedua dia kata, siapa-siapa yang selama dia duduk jadi pemerintah ada buat salah dengan dia pun maafkan. Dia kata, padahal dia kalau nak kutip kesalahan orang ni, banyaklah. Pasal apa dia kata? Pertama, kita tak risau lama-lama di akhirat nanti. Biar kita sapa tu, berapa dah?
urusan tu kembali kepada Allah lah. Kalau Allah Ta'ala maafkan dia, Allah Ta'ala maafkan. Allah bagi. Tapi nak sebutnya, urusan kemaafan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak, apa panggil, besar nilai dia. Besar nilai dia. Sebab bila kita maafkan, pertama, kita dapat pahala awal. Kita nak kutip pahala akhirat, banyak tu kita dapat. Berbeza dengan kita dapat pahala awal. Kemaafan tu datang dengan pahala. Lepas tu, sampai akhirat nanti, sampai dua-dua nak masuk syurga juga. Di saat itu, ya. Kalau kita tak say maaf, itu hak kita. Saya bukan kata paksa maaf ni dah. Tapi memberi gambaran bagaimana kemaafan itu sangat besar pahalanya. Kalau dia tak nak juga, it's okay. Depend to you lah. Pasal apa? You kata, saya tak nak Ustaz. Selama dia di dunia, saya tak nak. Saya nak tutup akhirat juga. It's depend to you lah. Tak ada masalah. Nak gini, bukan dosa ke pun kalau kita kata, I hope when she dies, Allah akan azabkan dia. Isn't that kita punya niat macam itu? Dosa ke? Itu doa tu. Ya doa, dosa ke? Tak doa tak hidup. Sebab tu termasuklah peringatan Nabi, ittaqu da'watal mazlum. Benda tu asalnya tak baik. Asalnya tak baik. Tapi dia kadang-kadang terkeluar daripada mulut orang yang dizalimi. Orang yang bila kena buat zalim, keluarlah dari mulut dia. Semoga kamu nanti akhirat nanti Allah Ta'ala balas kau. Contohnya, kita nak marah lah. Bila orang dizalimi, akan keluarlah perkataan-perkataan tu. Walaupun sebenarnya pada asal, kita tidak diminta untuk mendoakan keburukan. Tapi, bila tiba-tiba kita nak marah, keluar perkataan tu. Dan perkataan tersebut Allah Ta'ala dengar. Kadang-kadang dia menjadi satu doa, semoga Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Faham? Kita tak galakkan dia buat. Bukan satu galakan. Bila orang kena zalim, kamu doalah benda tu. Tak. Kita digalakkan untuk memaafkan. Tapi kalau tiba-tiba berlaku di luar daripada kehendak dia atau dalam keadaan dia marah, keluar perkataan tersebut, Allah Ta'ala boleh tu. Tak ada dosa. Itu hak dia. Termasuk hak dia adalah meminta balasan dari Allah yang Maha Adil. Itu hak. Sekarang ni antara hak, macam saya kata tadi di awal. Ada hak dan ada kebesaran hati. Allah Ta'ala tidak halang hak kita. Tetap akan bagi. Kalau kita kata, ya Allah, aku tak maafkan dia. Itu hak kita. Tak ada siapa boleh ambil hak tu daripada kita. Even sampai akhirat, Allah Ta'ala akan kembalikan hak tu kepada kita. Sebab tu orang kata, saya nak anak dia mati. Mati lah. Apa pun akan buat. Contohnya, bunuh balas. Tapi kalau dia maafkan dengan bersyarat, itu juga hak dia. Dan kalau dia nak, lagi kebesaran hati, dia maafkan tanpa syarat. Lagi. Antara tiga tu, yang mana paling berat hukuman bagi pesalah, mati lah. Kan? Orang ni kata, alamak, beratnya kesalahan. Orang ni, kena bayar. Okeylah, ni tak acilah, nanti dia bebas macam tu je. Pada pandangan kita. Pada pandangan Allah, hak Tuan. Kalau dia akan aku hukum, you dah dapat hak you di dunia. You tak ada apa-apa. Hak ni kata, okey, aku akan tuntut. Tak apa, tak dunia pun, aku tuntut akhirat nanti. Okey, you dapat hak. Tapi kalau dia datang dengan tu, kita fikir, apa kita dapat? Kalau kita fikir dia, tak acilah, dia senang-senang dia buat jahat. Kita fikir kita dapat apa? Nah. Tak mampu. Kita tak mampu nak maafkan dia. So, okay. It's a struggle. Kita minta pertama, kalau kita tak dapat maafkan dia di dunia. Siapa pun kat kita tak boleh hidup selagi aku tak boleh lah kalau aku maafkan dia, aku macam-macam. Itu hak kita. Allah Ta'ala tak akan halang. Dia telah melakukan satu jenayah yang dia akan dihukum di akhirat nanti. Tapi kalau kita betul-betul ikhlas nak maafkan dia. Pertama, boleh maafkan dengan syarat. Macam Nabi tadi. Aku maafkan. Tapi boleh tak? Jangan hadir lagi dalam hidup aku. Aku tak nak dah. Pasal apa? Kalau aku buat,
dia mengembalikan luka lama. Aku tak nak ada benda tu. Dengan syarat. Contoh. Ataupun kita letak tanpa syarat. Okeylah, aku maafkan. Kita dua ni tak ada apa, cuma janganlah buat lagi. Kalau mau buat lagi, aku tak rasa aku boleh maafkan untuk kali kedua. That's okay. Hak ni Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha adil. Maha adil. Ya betul. Macam tu kita minta, ya Allah, aku nak maafkan dia. Tapi hati aku ni rasa berat. Tolonglah ya Allah, kamu hilangkanlah rasa berat dalam hati aku. Curahkanlah kasih sayangmu dalam hati aku sehingga aku boleh maafkan dia sepenuh hati aku. Sebab kita nak maafkan tapi ada yang menghalang kita. Mungkin perasaan kita, tak puas hati kita. Minta. Kalau kita jujur dengan Allah, Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi sekali lagi saya katakan, hak adalah hak tetap. Kalau kita nak pegang hak tu sampai akhirat, itu hak kita. Tak ada orang boleh halang. Even Allah Ta'ala pun tak. Allah Ta'ala akan tunaikan hak tu di akhirat nanti. Tapi saya sebut tentang ada benda yang lebih baik daripada itu. Itu macam tu lah saya kata. Bukan sakat al-qantarah tu pasal hisab dia. Sehingga kempen kemaafan ni siapa dalam di pintu syurga, Allah Ta'ala kempen. Ada manusia minta. Sehingga Allah Ta'ala tunjukkan dia dalam syurga tinggi. Dia pun bila terasa nampak indahnya syurga tersebut, dia tanya Allah, untuk siapa syurga tu? Itu siapa yang boleh bayar harga dia? Siapa dia yang mampu? Dia kata, kamu pun mampu. Macam mana? Dengan kemaafanmu kepada saudaramu. Allah kempen suruh maaf. Boleh? Betul. Memang ada hadis yang menceritakan kisah digalakkan untuk memaafkan sampai akhirat. Tapi iya. Jalan lah. Lepas tu di akhirat nanti qantarah tu. Memang kena tunggu kalau kita nak dapat. Boleh je. Kita tunggu sebab kita tak nak. Kiranya orang macam Tasha cakap, dia kata orang tu macam mak lain kan dia geram. Susah nak minta maaf. Dia Memaafkan. pada fikiran saya, setiap keburukan ataupun apa orang buat di dunia tu mungkin Allah akan balas juga kan Ustaz? It's like karma. That is where the word karma is. Karma sebenarnya tak ada dalam istilah agama kita. Allah Ta'ala boleh maafkan seseorang. Bahkan Allah Ta'ala boleh biarkan seseorang dalam dosa tanpa dihukum. Istidraj tu kan ada. Dia buat salah, Allah biar je dia. Tapi akhirat nanti beratlah dia kena. Itu ada di sisi kita istidraj. Kita tak ada karma, kita ada istidraj. Istidraj, kifarah ada. Karma ni hukum alam. Siapa yang buat baik di dunia akan dibalas juga di dunia. Siapa yang buat baik buat jahat di dunia akan balas. Karma tu makna istilah di dunia. Mu buat hari ni, esok mu dapat balik. Kifarah tu ialah Allah hapuskan dosa kita. Tak semestinya dengan berlaku. Contohnya, Allah Ta'ala kita buat kesalahan Allah Ta'ala bagi kepada kita ujian dalam bentuk lain. Mungkin bukan sakit, tapi Allah Ta'ala dengan sebab kita sakit, tercucuk duri ke, kena timpa tu, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Itu kifarah ni menghapuskan dosa. Kifarah maksud menghapuskan dosa. Kifarah maksud Allah Ta'ala boleh bagi kepada seseorang itu sesuatu musibah untuk Allah hapuskan dosa. Kita tak tahu. Kifarah. Tak ada. Yang kita kata, apabila kita melakukan sesuatu keburukan di dunia, balas di dunia juga. Karma? Itu bukan, kita tak panggil karma, kita panggil kifarah.
Tapi bukan semua. Bukan semua dalam dunia, bukan semua benda baik yang kita buat di dunia akan dapat kebaikan di dunia. Bukan semua benda kita jahat di dunia akan dapat. Karma ni masalah seolah bila siapa-siapa buat baik di dunia, siapa buat jahat, sebelum dia mati dia akan kena juga nanti. Dalam Islam tak ada. Fir'aun, sejahat-jahat Fir'aun, mati sebagai seorang raja, cuma lemah aja. Tak ada orang boleh balas kejahatan dia waktu dia hidup. Orang-orang zalim, gangster-gangster yang mati apa semua, ada yang mati dalam keadaan dia masih lagi gangster. Tak ada orang boleh balas dia. Akhirat nanti dia kena balas. So itu kita panggil istidraj. Kalau macam pasal memaafkan tadi, Mm-mm. kalau kita niat dengan kita berdoa pada Allah, kita nak memaafkan dia sebab kita pun tak tahu kita punya dosa dengan Allah macam mana. Jadi kita mengharapkan dengan memaafkan dia tu Allah maafkan kita, boleh tak? Boleh? Boleh. Itu antara bertawassul dengan amal soleh. Kan antara tawassul kita adalah tawassul amal soleh. Kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita. Ya Allah, dengan kemaafan aku kepada saudaraku, maka ampunkanlah pula dosaku. Itu termasuk tawassul. Kita minta kalau Allah nak balas apa benda yang dia buat kat kita, buat kita, balas kat dunia ni. Instead of balas kat akhirat sebab tak ada siapa yang sanggup nak harum akhirat ni. Okey, jadi Kita minta pembalasan tu berada dalam ni lebih bila okay. Itu terpulang lah. Kita, ya Allah, balaslah kejahatan dia tu di dunia, janganlah sampai akhirat biar dia kena hukum dah. Tapi ada lafaz yang lebih baik, Allah bagilah hidayat kat dia. Sama ada Allah Ta'ala nak bagi hidayat dengan musibah, kita tak tahu. Contoh, kita doa hidayah. Orang harap antara benda bagus ialah dia suka mendoakan hidayah. Hidayah means bukan semata-mata Allah Ta'ala boleh bagi dengan cara yang tiba-tiba dia dapat hidayah, tiba-tiba jadi baik. Boleh jadi kadang-kadang disebabkan musibah, dia diuji tapi mendapat hidayah. Hati kita ni, hati orang mukmin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi SAW kata, tidak beriman seseorang kamu sempurna iman sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Memang dia ada salah dengan kita. Banyak orang ada salah dengan kita. Tapi kita mencintai dia sebagai saudara seagama. Kalau kita boleh tu, ini termasuk benda pahala yang kita tak tahu. Antara amalan hati yang sangat besar ialah mencintai saudara seagama. Kita macam kata, kita setara mana kita marah kat dia pun di hadapan Allah, kita akan sampai macam kita tadi, boleh tak kita kata nak ubah fikiran kita di akhirat nanti? Ya Allah, aku nak maafkan dia pasal aku nak masuk syurga ni. Contohnya. Boleh tak? Kita boleh. Boleh, masih boleh. Kita tak nak panjang-panjang isu kita di akhirat nanti. Tapi nak banding orang di dunia, lebih baik kita buat keputusan tu di dunia dikira sebagai amalan dunia berbanding amalan akhirat. Di situ dah lambat dah, kita kena tahan. Ni sampai akhirat masuk pokok buku tu semua settle. Settle lah kau. Ni siapa-siapa macam mana ni? Kita settle lah mahkamah boleh dah. Contohnya lah. Lebih baik kita settle awal. Lebih baik. Ya. Apakah bila kita doakan kepada seseorang kebaikan, malaikat akan doa juga untuk kita kebaikan tersebut? Soalan dia, apakah bila kita doa keburukan kepada seseorang, malaikat apakah doa juga keburukan kepada kita? Itu soalan. Seingat saya lah hadis tu berkaitan doa li akhihi. Dalam bahasa Arab ada doa ala akhi dengan doa li. Li dengan ala. Doa li ni adalah doa kebaikan. Doa ala ni ke atas ni doa dengan keburukan. Mudah-mudahan dia termasuk dalam bab doa kebaikan saja yang malaikat doa kat kita. Keburukan ni malaikat, bukan sifat malaikat mendoakan keburukan.
Bahkan sifat malaikat ni adalah mendoakan kebaikan untuk orang-orang beriman. Tapi laknat, ya, malaikat melaknat orang-orang yang kafir, orang yang dilaknat Allah malah akan dilaknat oleh malaikat. Tapi mendoakan keburukan tak ada. Wallahu ta'ala alam. Setakat ingat, setahu saya tak ada lah. Malaikat mendoakan keburukan kepada orang tak ada. Tak, masa kita cakap benda tu, Ha. kita tak ikut. Jangan kita berlega-lega kat langit macam tu kan. Macam kita kata, kita lah nak orang tu, apa tu, berlega-lega, masa kita cari tak ada. Kalau tak ada sifat tu kat orang tu, benda tu akan balik ke kita. Itu siapa yang kata kepada saudaranya kafir adalah hadis tu. Tapi orang tu tidak kafir. Perkataan tu akan datang kepada diri sendiri. Kafir saja. Wallahu ta'ala alam. Perkataan lain tu tak, cacian, makian tu termasuk juga kan. Wallahu ta'ala alam. Sebaik-baiknya kata. Kalau kita doa yang macam buruk tu, kalau terjadi kepada dia, itu dah tak ada dia maksudnya. Ya, memang semua akan berlaku dengan takdir. Tapi asbab-asbab tu adalah. Sekali lagi tadi, kalau duk fikir. Doa lepas tu dia tu. Lepas tu tak ada. Tadi kan dah jawab tadi. Malaikat bukan mendoakan keburukan. Tak ada. Mudah-mudahan tak ada lah, insyaAllah. Sampai. Doa kebaikan pula. Tapi sebaiknya sabarlah. Perkataan doa ni urusan kita dengan Allah, patutnya lagi kita hati-hati. Kalau kita tahu Allah tu Maha mendengar, Maha melihat. Tu doa kezaliman, doa mak tu tak baik dah. Macam mana? Allah Ta'ala Maha mendengar, Maha adil, Maha baik. Okey, lebih masa dah. Sya'a kehendak. Kita habiskan satu ayat Quran lagi. Satu ayat Quran. Pasal ni hadis-hadis. Satu ayat Quran last sekali dalam buku kita muka 106, iaitulah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan juga ketakwaan. Jadi Allah Ta'ala tunjuk kepada manusia ni dua jalan. Ni termasuk ujian Allah lah. Tak ada manusia ni nak buat maksiat, tiba-tiba dalam bab takdir Allah Ta'ala, dia nak curi, kaku tangan dia, jadi lumpuh. Tak ada. Tak ada orang bila dia nak berjahat sesuatu kejahatan, tiba-tiba kena sama petir tak? Ataupun dia tak boleh buat. Dia nak pergi disko, sampai turun kereta, kaki dia tak boleh masuk. Bapa ni tak boleh. Tak. Allah Ta'ala bagi je dia nak buat apa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Hidup di dunia ni, Allah bagi. Dia nak buat baik pun Allah bagi. Dia nak buat jahat pun Allah bagi. Tapi kena ingat, Allah bagi tu bukan Allah bagi dengan redha. Redha ni pada kebaikan saja. Okay? Kalau nak buat, silalah. Mau buatlah nak buat. Tapi ingat, akhirat nanti ada hari pengadilan. Manusia ni dia istimewa kerana dia diberi pilihan. Dia boleh buat baik dalam keadaan dia diberi pilihan untuk buat jahat. Macam tadi ya. Allah Ta'ala bagi. Kalau saya balik contoh kemaafan juga tadi, panjang pula cerita dia. Tapi begitulah. Allah bagi kita pilihan. A, B, C. You pilih yang mana. Itu Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Kalau kita nak buat baik, Allah Ta'ala bagi. Kalau nak buat jahat pun Allah Ta'ala bagi.
Tak ada seorang waktu nak merampok, tiba-tiba gelap, tak nampak. Aku nak rampok siapa ni? Tak ada. Tanah kubur. Masuk-masuk, orang kata kalau pera ikan puyuh dalam rumah, malah orang curi nak masuk, macam duduk tengah laut, nampak dia berenang. Sampai pagi tu, tak siapa-siapa. Lepas tu kita buka rumah pagi esok, dia tengah berenang atas tu. Pasal apa? Masa dia sesak dah lah. Oh, kata cerita, boleh lah. Tapi Allah ni, dia dah bagi tahu dalam Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tak ada orang yang bila nak bunuh orang Israel lah contoh, nak bunuh orang Palestin. Allah biar ya. Tapi kena ingat, akhirat nanti berat kamu ni. Dunia ni buatlah nak buat apa saja. Allah Ta'ala bagi je. Dia nak bunuh orang, kau dia nak seksa orang, kau dia buat apa, nak ambil harta orang. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi bagi orang yang tahu, semua ni ada dalam ketetapan Allah Ta'ala dah tetapkan. Termasuk takdir Allah ialah menciptakan kita dalam pilihan, ujian, memberi pilihan. Tapi Allah juga mengatakan akhirat gini macam ni, syurga macam ni neraka. Maka apa saja yang berlaku dari keburukan, kita kata memang Allah Ta'ala benarkan dia berlaku. Tapi kita tidak berhujah bahawa Allah Ta'ala benarkan berlaku supaya kita nak selamat akhirat. Ya, jangan hukum dia sebab benda berlaku. Tak. Allah bagi itu sebagai ujian. Boleh faham? Allah bagi sebagai ujian. Tak boleh seseorang tu bila dia balik back story tadi, dia bunuh, dia tak nak masuk neraka sebab aku bunuh dengan takdir Allah. Tak. Allah bagi dua-dua jalan. Mu boleh tak bunuh hari tu? Boleh. Kenapa kamu pilih bunuh? Di saat itu kamu diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam. Insya-Allah takdir ni memang panjang, tapi apabila kita dapat kemanisan iman, kita akan rasa tenang dalam hidup. Beriman dengan takdir, macam saya kata-kata, likaila, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kamu tidak gundah gulana pada apa yang terlepas daripada kamu, dan supaya kamu tidak terlalu sombong dengan apa yang kamu dapat. Semuanya berlaku, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa saja, alhamdulillah. Selamat daripada aksiden, alhamdulillah. Tiba-tiba sakit juga, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Diuji hilang rezeki, alhamdulillah. Semuanya kita kata qaddarallah ma syaa fa'al. Lepas tu kita harapkan nanti aku akhirat nanti bertemu dengan Allah. Ya Allah, aku telah bersangka kepadamu dengan sebaik-baik sangkaan. Engkaulah Tuhan yang maha adil, yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Apa sahaja yang engkau tetapkan dalam hidupku, aku sabar dan aku redha. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Kita dengan Allah, kita kata, baik sangka dengan Allah. Allah dalam mentakdirkan sesuatu tidak pernah berkehendak keburukan. Tidak berlaku sesuatu keburukan pada diri seorang hamba, melainkan yang buruk itu datang daripada dia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan cuti kan? Cuti Hari ni pun di Bali kan? Khamis. Sebab gini, saya ni memang esok saya balik, hari tak jumpa tiket lagi untuk balik hari Ahad sini. Tiket dah habis. Ramai orang balik. So setakat ni minggu depan cuti lah kita. Boleh? Boleh. Minggu depan. Melainkan kalau ada tiket saya balik awal, saya maklum. Monday. Okey, tu lepas daripada kelas kan, kita tutup kelas dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.